Baru-baru ni saya diberikan sebuah video dan kenyataan ini dibuat oleh seorang anggota GASMA, okay, yang bagi saya adalah satu kenyataan yang melampau dan tidak adil dan zalim ke atas golongan Asy'ariyah. Okay. Sebelum saya komen panjang, saya minta sahabat untuk play kan, sahabat Zaki tu untuk play kan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang ujian kepada mereka itu. Semestinya demikian jugalah perasaan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah menyelamatkan aku daripada ujian yang berlaku kepada saudara-saudara kita, orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang selalu saya sebutkan mereka ini sebenarnya tak ada Tuhan pun. Sebab bagi mereka itu Tuhan itu antara ada dengan tak ada. Jangan sebut ada, jangan sebut tiada. Ini adalah pendapat Abu Mansur Maturidi kan. Jadi yang dirahmati Allah, ini persoalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang penting kita rasakan, iradah syariah ni, supaya kita pegang perkara itu, yaitu banyak Asy'ariyah. Yang perlu kita tahu, Tuhan mereka ini apa? Tuhan mereka tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak dalam makhluk dan tidak di luar makhluk. Itulah Tuhan mereka, yang mereka rasa mesti ini ditekankan dalam kehidupan itu. Kita semua tahu perkara ini. Dan saya pernah berpegang seperti ini. Hasilnya saya rasa kosong. Saya sendiri pernah berakidah seperti ini. Tapi hasilnya saya rasa kosong. Kosong. Maknanya Tuhan tak ada lah. Dan pernah saya berakidah bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dalam diri saya ada Tuhan. Maknanya seperti masuk kepada Allah. Allah, ana al-haq, aku jadi Tuhan. Jadi kalau ada istilah pembesar seperti dahulu, jangan dalam-dalami pelajaran akidah, ini boleh gila buatnya. Mungkin pelajaran ini lah, nak jadi Tuhan, atau Tuhan tak ada. Bagi kita ahli salaf, sangat mudah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan menjadikan dirimu. Aku ni makhluk Tuhan. Kita makhluk Tuhan ni, kita tahu kita ciptaan Tuhan ada satu nikmat yang besar. Okey. Jadi bagi kami ini adalah satu kenyataan yang zalim sebab ramai umat Islam Asy'ariyah kan nak mengatakan bahawa mereka sebenarnya tiada Tuhan pun. Ini satu kenyataan yang agak berat, sangat berat dan sangat zalim, dan di akhirat orang yang menyebut perkara seperti ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami akan bertanggungjawabkan anda. Dan ini adalah satu usaha kami untuk menyelamatkan saudara tersebut ataupun ustaz tersebut daripada fitnah yang agak besar dan luar biasa ini. Baik. Dia kata mereka sebenarnya tiada Tuhan pun. Apa di antara basis ataupun asas dia berkatakan begitu? Dia kata Tuhan mereka tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada atas, tidak ada bawah, bukan dalam alam, bukan di luar alam. Maka seolah-olah dia nak kata bahawa sesuatu yang tidak ada depan, tak ada belakang, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, bukan di dalam alam, bukan di luar alam, maksud dia perkara itu tidak wujud. Okey. Imam At-Tahawi di dalam kitab di Aqidah At-Tahawiyah, dan kitab Aqidah At-Tahawiyah ni adalah kitab yang mu'tabar di dalam bidang akidah. Dia termasuk dalam salafus salih. Walaupun dia meninggal 324, dia lahir pada awal 300 yang pertama. Dan kitab ni talaqi bil qabul, umat menerima kitab Aqidah Tahawiyah ni. Apa Imam Tahawi kata? La tahwihi al-jihad as-sit. Allah Subhanahu Wa Taala tidak diliputi oleh 6 arah. Maksud dia,
tak boleh nak kata atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salaf ini. Ya? Dan kenapa dia katakan begitu? Boleh baca kitab dan istidlal dia. Ya? Kenapa Imam At-Tahawi kata begitu? Dan itu juga akidah Asy'ariyah. Adakah orang yang bercakap ni nak mengatakan juga bahawa Imam At-Tahawi ini tidak bertuhan? Macam mana pula timbul isu Allah Subhanahu Wa Taala bukan di dalam alam, bukan di luar alam? Ustaz, sesuatu yang bukan luar, bukan dalam, dia tak ada lah. Dia tak ada di dalam alam, tak ada di luar alam, maksud dia tak ada lah. Di sini kita kena faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam hadis Muslim. Tengok kenyataan ni betul-betul. Imam Al-Baihaqi menggunakan ataupun berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak, kita kata, berarah. Ada hadis Nabi, ada hadis yang sahih. Sahabat-sahabat kita yang mendakwa Asy'ariyah ini tidak mengikut hadis, tidak mengikut akidah salafus soleh, itu adalah satu dakwaan yang tidak benar. Dia bukan Asy'ariyah ni, mari kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita selewengkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Tak. Kita letak semua hadis, ayat Quran di dalam bab tersebut. Sebab bila lihat secara zahir, nampak macam ada ketidakselarian secara zahir, ya. Dan dia bukan sesuatu yang mudah untuk kumpulkan ayat-ayat ini dalam satu bab, dalam satu isu, kemudian membawa natijah. Ya, kita ada jumpa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala alal arsy istawa. Ada, kita tidak menafikan benda tu. Ada juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata dia adalah Tuhan di langit-langit dan dia juga adalah Tuhan di bumi. Tahu tak? Dan ada juga hadis Nabi SAW, ni dalam Sahih Muslim, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang maha zahir dan tidak ada di atasmu sesuatu, dan engkau yang maha batin dan tidak ada di bawahmu sesuatu. Itu kalau saya terjemahkan secara literal. Okay? Sebab ada pihak dia nak ambil secara literal, kita ambil secara literal. Sebab kalau kamu nak tafsirkan dengan bentuk lain, maka sudah berlaku pentakwilan kepada hadis ini. Allah zahir, tidak ada sesuatu yang di atas dia, dan dia adalah batin, tidak ada sesuatu yang di bawah dia. Okay. Ada banyak lagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang mana bila kita kumpulkan, golongan Asy'ariyah bersepakat untuk tidak mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dan berarah. Not regardless of these verses, but because we read these verses. Sebab kita baca ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. Dan Asy'ariyah banyak ulama hadis. Bahkan pakar-pakar hadis kebanyakan dalam sejarah adalah daripada golongan Asy'ariyah. Pakar-pakar tafsir juga datang daripada golongan Asy'ariyah. Jadi untuk mengatakan bahawa Asy'ariyah selama ribuan tahun ini, 1000 tahun ini mungkin menolak ayat-ayat Al-Quran, melakukan proses ta'til, itu adalah satu tuduhan yang bagi kami juga adalah satu tuduhan yang zalim. Okey, satu tuduhan yang zalim. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut bahawa kami lebih dekat dengan kamu berbanding dengan urat leher kamu. Betul? Kami itu merujuk kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? So sekarang ni macam mana? Yes, ada hadis jariyah. Nabi tanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang hamba wanita kata Allah fis sama. Kalau terjemah secara literal, Allah di langit. Okey, secara literal secara maksud yang sebenar dia, kita kena tengok lagi banyak hadis. Dan kita kena kumpulkan riwayat-riwayat yang berbeza dalam bab ini. Ada ulama menulis buku khas berkenaan dengan hadis jariyah ini. Sebab ada lafaz lain di mana Nabi SAW tanya hamba sahaya tersebut, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah? So kelihatannya ada riwayat yang berbeza. Benarkah Nabi SAW tanya bahawa di mana Allah, atau Rasulullah SAW tanya soalan lain?
Ini berlaku perbahasan, perbincangan besar. Dan antara pandangan yang paling bagi saya paling menarik lah, saya tak kata ni yang paling kuat. Kenapa boleh berlaku lafaz-lafaz yang berbeza? Ada kata Nabi tanya di mana Allah. Ada kata Nabi tanya dia, adakah kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Macam mana boleh berlaku riwayat-riwayat yang berbeza? Dr. Hamzah Bakri dalam sebuah video dia di YouTube, ini pandangan beliau dan saya yakin banyak golongan Hanafiyah juga berpendirian dengan pendirian ini. Dia kata, ada kemungkinan bahawa wanita tersebut sebenarnya adalah wanita bisu. Okay. Maka bila wanita bisu itu respon dengan bahasa isyarat, sahabat-sahabat yang menyaksikan respon tersebut menafsirkannya dengan perkataan. So bila dia tunjuk macam ini boleh bermaksud Allah. Ini juga boleh bermaksud di atas. Betul tak? So Dr. Hamzah Bakri mengatakan bahawa sebab wanita ini bisu, maka itu sahabat-sahabat yang melihat jawapan wanita tersebut menafsirkan dengan tafsiran yang berbeza. Menafsirkan dan menterjemahkan bahasa isyarat itu dengan bahasa yang berbeza. Saya tak kata ini pendirian yang paling kuat, tetapi ada pandangan yang begitu. So dia bukan sesuatu yang simple untuk kita kata Allah dah kata begini, ikut sajalah. Betul, Allah kata begitu, tapi Allah juga kata begini. Rasulullah kata begini dan Rasulullah juga kata begini. So apa patut kita buat? Kita kena kumpulkan. Sama juga macam ilmu usulul fiqh. Kan? Ilmu usulul fiqh ni adalah antaranya menjamakkan, mengharmonikan dalil-dalil yang kelihatannya nampak macam bercanggahan. Nampak macam secara zahir begitu. Dan nak mengharmonikan perkara-perkara yang nampak macam bercanggahan ni, dia bukan semudah kata Allah dah cakap ikut sajalah. Dia bukan semudah macam tu. Kalau gitu kita tak perlu usulul fiqh. Umat Islam tak boleh elak daripada ilmu ini. Usulul fiqh tu dalam bab fiqh. Dalam bab akidah pun ada masalah yang lebih kurang sama. Ya, ada isu yang lebih kurang sama. Jadi kami berpendirian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Dan kami ada definisi tempat itu sendiri. Tempat itu adalah sesuatu yang ditempati oleh jisim. Dia tidak boleh terpisah dengan jisim. Understand? Okay, jisim itu apa? Sesuatu yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. So kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala bertempat, maka secara logical conclusion atau perumusan kami seolah-olah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada panjang, ada lebar, ada dalam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ada panjang, ada lebar, ada dalam, bagi kami ini telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang sepertinya. So bila kata Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dan sebagainya, bagi kami itu telah menyanggah laisa kamitslihi syai'. Dan pendirian ini bukan pendirian Jahmiyah. Ni hati-hati. Jahmiyah ni mengatakan Tuhan di mana-mana. Jahmiyah pun ada kata Tuhan dekat atas muka bumi ni. So untuk mengatakan bahawa Asy'ariyah ni Jahmiyah ni juga adalah satu kezaliman. Adalah satu kezaliman yang dahsyat sebenarnya. Saya bukan nak peningkan sahabat-sahabat dengan polemik mazhab ni. Tetapi bila berlaku tuduhan seperti ini, takkan kita nak diam, kan? Sebab kita berakidah seperti itu. Kamu kata bahawa kami ini macam tak ada Tuhan. Bukan itu. Jadi bila kita kata Allah SWT tidak bertempat, rintitannya adalah tak boleh kata Allah di luar, Allah di dalam. Atau ada sesuatu di luar Allah atau sesuatu di dalam Allah. Atau Allah di luar sesuatu atau di dalam sesuatu. Atau sesuatu itu di dalam Allah atau di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan itu does not make sense. Sebab dalam dan luar itu berkaitan dengan tempat. Sebab tu Ibn Taymiyah pun dia terpaksa membawa konsep al-makan al-adami. Dia ada konsep al-makan al-wujudi, tempat yang betul-betul ada dan tempat yang tak ada. So Allah berada pada tempat yang tak ada. Tempat yang berbentuk adami. Kan pening kan? Dia kata al-makan al-adami itu adalah tempat di mana di sana tak ada tempat. Yang ada tempat tu di dalam alam ni sahaja. Sampai level langit ke-7, fawqal arsh. Langit ke-7 tu Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit yang ke-7 itu. Dia bukan di dalam langit, di atas langit yang ke-7. Maka di atas langit yang ke-7 tu dia tak boleh dikata sebagai al-makan al-wujudi, dia al-makan al-adami. Dia adalah space yang non-existent.
Space yang non-existent. Saya tak tahulah dalam bidang fizik does it make sense or not, kan? So Asy'ariyah kata simple saja. Allah bukan di luar, bukan di dalam, bukan atas, bukan bawah, bukan kanan, bukan kiri. Ini saya jelaskan pendirian kami. Jangan bila dengar itu nak kutuk hentam Jahmiyah. Ini yang kami pegang selepas istidlal yang dilakukan dengan Al-Quran dan dengan Sunnah, dengan teknik istidlal yang mu'tabar. Kami bukan istidlal dengan cara Syiah, kami bukan istidlal dengan cara Mu'tazilah. Kami istidlal dengan cara yang disepakati dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi conclusion yang kami capai berbeza. Bila disebut Allah Subhanahu wa taala fauqal 'arsy, kan, bahwa al-qahiru fauqa ibadi, menunjukkan Allah berada di atas langit yang ketujuh, kan? Allah berada di atas langit yang ketujuh. Kita juga tahu dalam hadis yang sahih, setiap sepertiga malam Rasulullah SAW turun ke sama'id dunia. Allah. Apa dia? Allah. Saya tersebut siapa? Oh, sorry. Saya tersebut Rasulullah. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Ke depan sikit, ke depan. Betul tak? Hadis ni sahih, masyhur. Langit dunia dengan atas langit yang ketujuh, sama tak tempat dia? Atas langit yang ketujuh, kalau Ibn Taymiyah kata al-makan al-adami, itu tempat yang bukan tempat, yang tidak boleh dikira sebagai tempat seperti yang kita faham. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam turun ke langit bumi, langit dunia ini. Dan kita tahu 1/3 malam ni, sejak bermula alam ini, sejak bermula bumi ni wujud sampai ke hari ini, 1/3 malam tidak pernah berhenti terjadi di atas muka bumi ni. Betul? Sekarang ni belum 1/3 malam di tempat kita, tapi di tempat lain sedang 1/3 malam. So sekarang ni Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh, ataupun Allah Subhanahu wa taala di langit bumi. So ini soalan penting kena tanya. Jangan kata jangan tanya banyak, beriman saja. Ikut salah. Jangan. Mana boleh macam tu? Ini tanakut. Kalau you nak jawab macam tu, Kristian pun boleh jawab. Jangan tanya-tanya Trinity, beriman saja. Kan? Ini salaf kami berpegang kepadanya. Mana boleh macam tu? Ini tanakut yang jelas. You kena explain. Kan? Kita tak naklah tanya, bila Allah turun ke langit bumi ni, arasy dia kosong. We do not want even to talk about that. Kita nak tanya Allah di mana? Kalau you nak tanya soalan ni, kan? Sorry, you yang tanya, bukan kita. Allah di mana, kan? Lokasi dia dekat mana? Makan dia dekat mana? You kata dekat atas langit yang ketujuh, fauqal arsh, beyond langit yang ketujuh. Tapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi 1/3 malam. Dan 1/3 malam tu tak pernah hilang daripada muka bumi ini. Betul? Sekarang ni tengah ada 1/3 malam. Every time akan ada 1/3 malam. Jadi di atas arasy di atas langit yang ketujuh tu, ataupun dekat bumi, dekat langit bumi ini. Kalau dicakap dekat langit bumi ini, maka Allah fis sama, dalam erti kata Allah di langit. Dia orang tak setuju, dia orang tak kata Allah di langit, dia kata Allah atas langit. So di sini ada, bagi kami ini contradiction, sahabat-sahabat. Bukan kami nak cari pening-peningkan orang, tidak. Kita nak harmoni dalam akidah kita. Kita tak nak duduk fikir ada contradiction dekat situ. Dan kami bimbang anak-anak muda yang bertanya soalan macam ni, dia akan tanya, sama juga Islam ada contradiction macam ni, kan? Akhirnya dia akan goyang iman dia kepada Islam. Ini bukan satu main-main. Ini bukan satu perkara main-main. Jangan senang-senang kata, jangan tanya, beriman saja. You nak berpegang macam tu, you pegang macam tu. Tapi you tak boleh cakap perkara ni kepada orang yang bertanya soalan yang genuine. So untuk kata bahawa Asy'ariyah percaya Tuhan ni macam Tuhan tak ada, kan? Itu adalah satu bahasa yang amat kasar dan tidak benar. Yes. Berkafirkan, itu macam indirectly kata. Kalau fikir betul-betul, dia macamlah ke situ. Tapi saya dengar juga yang berkata tu kata Asy'ariyah ni sahabat-sahabat kita, kan? Saudara-saudara kita. Saya tahu dia bukan nak melakukan takfir, tapi ini saya ambil dia sebagai sabukul kalam, terlepas cakap, dan dia bercakap tentang satu yang dia tidak faham. Buktinya apa? Dia siap tanya lagi soalan, kan? Yang kata Asy'ariyah ni percaya Tuhan tak boleh kata Tuhan ada dan Tuhan tidak ada dalam masa yang sama. Dia kata ni siapa yang cakap? Maturidi. Tak ada kaitan pun dengan mazhab Maturidiyah. Wahai saudara yang bercakap benda ni, Maturidiyah tak pernah cakap benda tu. Tahu tak siapa yang bercakap?
Tak boleh kata Allah wujud dan Allah tidak wujud. Tahu tak siapa yang cakap? Tak tahu. Batiniyah. Jahmiyah, Batiniyah yang cakap benda ni. Tak percaya, buka buku-buku Abdul Karim Al-Jili. Buka Maratibul Wujud Abdul Karim Al-Jili. Dia kata tak boleh kata Allah ada dan tak boleh kata Allah tak ada. Nak bukti lagi, buka Fadail Batiniyah Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan akidah Batiniyah. So untuk kamu menimpilkan akidah ini kepada Maturidiyah, ini adalah satu fitnah. Bawakan dalil, bawakan bukti di mana Maturidiyah cakap macam tu. Asy'ariyah menentang kenyataan macam tu. Imam Ghazali menentang kenyataan macam tu. So nak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat, tidak ada atas, tidak bawah, kanan, kiri, kita tidak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala fis sama', Allah istawa 'alal 'arsy. Ayat ini kita isbatkan. Dalam masa yang sama kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat makhluk. Kamu nak isbat, kamu nak kata benda ni ala haqiqatihi, lepas tu kamu tak nak bincang, itu bismillah, we are with you. Kamu tak nak guna istilah tafwid pun tak ada masalah lah. Hari ni dia orang lebih suka lafaz isbat sebab dia kata bukan tak ada kaifiah tu kita tidak tahu. Saya masih boleh toleransi. Saya kata up to you. Selagi you tak samakan Allah dengan sifat makhluk, khalas, kita tak nak bergaduh benda ni. Tapi bila kamu dah berdakwa kami ni seolah-olah menyembah Tuhan yang tidak wujud, ini adalah satu dakwaan yang tidak boleh didiamkan. Ya. Macam Ibn Taymiyah kan, dia cakap pasal Allah di tempat yang tiada tempat kan. Ya. Saya tertarik sebab saya ni masih orang cakap apa mempunyai hormat pada Syekhul Islam lah. Orang cakap kan. Saya bila tengok ada dua perbezaan pendapat, pandangan kan. Ustaz ajar kita untuk tengok kedua-dua belahan. So dari sisi Ibn Taymiyah, kenapa dia boleh dapatkan kajian, dia dapat macam tu? Dari mana dia dapat? Kalau kita, belah kita macam seolah kita kata semudah-mudahnya dia cakap benda yang dalam Quran kan, dia tak ada, dia tambah kan. Seolah kita nak sifatkan macam tu kan. Ya. Tapi dari sisi dia, macam mana dia come up with Baik. that? Tu. Faham? Baik. Okay. Ibn Taymiyah ada beberapa prinsip pegangan yang tidak selari dengan Asy'ariyah. Antaranya, Ibn Taymiyah dia mengkritik ilmu kalam, tetapi dalam masa sama dia berkalam. Ya, ini satu poin. Nombor dua, dia menolak konsep al-majaz. Tahu majaz tu apa? Kiasan. Dalam Quran ni ada kiasan. Okay. Walaupun dia punya pendirian dalam isu ni ada iltirab, ada macam pencanggahan. Tetapi ini Ibn Taymiyah berpegang kepada prinsip ni. Sebab tu dia kata tak boleh takwil. Ayat-ayat sifat ni kita tidak boleh mentakwilkannya. Sebab apa? Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan diri dalam Al-Quran, dia menggunakan bahasa yang bukan metaphorical, tetapi literal. So tangan secara hakikat, tapi tangan tu bukan macam tangan kita. Asy'ariyah kata tangan itu bukan tangan secara hakikat. Sebab tangan secara hakikat ni anggota tubuh. Dia kata tangan secara hakikat, tapi kita tak tahu tangan tu macam mana. So dekat situ macam ada percanggahan dari segi bahasa. Okey. Okey. Ibn Taymiyah kata bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yadullah, tangan Allah. Tangan tu adalah tangan secara hakiki. Tetapi dia punya kebagaimanaan itu, kaif itu, kebagaimanaan itu tidak diketahui. Asy'ariyah mengatakan bahawa kita tak boleh kata tangan secara hakiki. Sebab bila sebut tangan secara hakiki, dia merujuk kepada anggota. Dan kita tak boleh kata Allah ada anggota. Bila Allah SWT ada anggota, bermaksud Allah memerlukan sesuatu. Perkara yang beranggota, perkara yang memerlukan sesuatu. So kita tak kata itu tangan secara hakiki. Bagi Asy'ariyah yang melakukan tafwid tanpa mentakwilkan, katakan bahawa amirruha kama ja'at, tafsiruha qira'atuha. Awak nak faham makna dia, awak baca lagi sekali je. You read again. Tanpa perlu masuk ke dalam apa maksud sebenar dia. Ada Asy'ariyah yang berpegang macam tu. Ada Asy'ariyah yang kata tak ada masalah kalau kita takwil, selagi mengikut disiplin ilmu tafsir, tidak melanggar bahasa Arab. Bahasa itu luas dan mencakupinya, dan dia tidak bercanggahan dengan ayat Quran, dan tidak bercanggahan dengan sunnah Nabi SAW, bahkan selari bismillah. Sebagai contoh, bila Allah sebut istawa alal arsh, Allah Subhanahu Wa Taala istawa alal arsh. Nak terjemah pun susah kan. Istawa
'alal arsh. Ada sebahagian Asy'ariyah yang menafsirkan perkataan istawa itu sebagai istaula, menguasai dan mentadbir. Tahu tak kenapa? Cuba kumpul ayat-ayat di mana Allah sebut istawa 'alal arsh. Awak akan jumpa perkataan yudabbirul amra lepas tu. Allah, katalah kita terjemah bahasa Melayu, Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian akan ada kenyataan dia menguruskan. Dan itu maksudnya at-tadbir. Istilah at-tadbir, iaitu penguasaan. Bila Allah sebut dia bersemayam di atas arasy, menunjukkan bahawa dia menguasai. Bukan bermaksud literally arah atas. Faham tak benda ni? Ini pegangan Asy'ariyah. Dan benda ni ulama mencari, mengkaji, berbincang, berdebat, dan ini juga rumusan yang dicapai oleh Asy'ariyah. Bukan sengaja kita buang sunnah, kita ikut falsafah, bukan. Sebab kita lihat macam mana nak gabungkan kedua-dua aspek ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi ini, dan itu pendirian yang kami capai. Sebab prinsip utama laisa kamitslihi syai'. Yes. Okey, kejap. Tadi Ibn Taimiyah ambil prinsip. Satu, majaz. Dia tolak majaz. Daripada rentetan menolak majaz itu, dia menolak takwil. Faham? Ini prinsip Ibn Taimiyah. So sebab tu dia kata tangan-tangan ala haqiqatihi. So ini yang telah menimbulkan sedikit kekecohan. So bila sampai ayat contoh Allah Subhanahu Wa Taala fis sama, kan, di atas, di langit. So dia kata fauqiyah dalam bentuk hissi, keatasan berbentuk fizikal, bukan keatasan dalam bentuk maqam ataupun status makanah, tetapi fauqiyah makaniyah ataupun fauqiyah hissiyah, keatasan yang berbentuk fizikal dan berbentuk tempat. Asy'ariyah kata keatasan yang berbentuk makanah. Beza makan dengan makanah. Makan tempat, makanah status. So bila sebut Allah SWT atas, dipanggil sebagai makanah. Sebab bila sebut atas pun susah, payah. Sebab kita tahu bumi ni bulat. Kalau awak nak kata betul-betul atas, maka orang yang di bawah bumi ni dia akan menunjuk ke bawah. Kan? Dia akan menunjuk ke bawah. Dan kalau awak dakwa bahawa Allah meliputi alam ni, maka dia punya rumusan adalah Allah lubang kat tengah. Macam donat. Minta maaf saya kata. Ini rentetan logikal dia. You kata Allah di atas. Betul. Di langit. Dan bumi ni bulat. Allah tak ada kat bumi. Okey, kita setuju. You kata dekat atas. So Allah meliputi. So Allah adalah sesuatu yang tengah-tengah dia kosong. Tengah-tengah dia bulat. Kalau maksud dia atas fizikal lah. Kalau maksud dia atas berbentuk atas fizikal. Bukan atas bermaksud orang atas. Faham tak? Dia ni orang-orang atasan. Ini orang-orang kayangan. Kan? Dia tinggal mana? Dia tinggal di kayangan. Apa maksud dia? Betul. Kalau ada orang tanya saya, Ustaz, Tan Sri ni tinggal mana? Oh, dia tinggal di kayangan. Bukan maksud dia dekat atas. Kan? So sama juga. Sama tu juga boleh bermaksud bentuk orang atas lah kita kata. Kan? Dia tinggal di atas. Bukan bermaksud betul-betul di atas. Dalam bahasa boleh bercakap macam tu tak? Boleh. Bahasa Melayu pun kita bercakap macam tu. Dalam bahasa Arab pun ada bercakap macam tu. Silakan. Kalau itu kenapa Al-Quran dia tak pakai kepada, kalau macam tu, kalau ayat Al-Quran kenapa tak digunakan ayat sebagai a'la, macam maha tinggi? Tapi kena pakai ayat yang berbentuk yang ada yang kita boleh nampak fizikal dia, macam langit. Macam mana soalan dia? Sebab Al-Quran ni cakap pasal sama kan, langit. Tapi langit tu kita boleh nampak. Kalau tinggi tu macam relatif kan, macam benda konsep. Oh, saya faham tak? Kalau sama macam kalau nak cakap pasal status tu kan, status tu kepada tinggi lah. Kalau tu, tapi yang sama lebih kepada benda yang fizikal lah, nampak langit. Okey, sama ni sebenarnya kita boleh nampak tak langit ni? Saya nak tanya awak, hakikatnya awak nampak langit tak? Awak nampak, apa yang awak nampak? Langit ni dia bukan macam satu atap ke, kan? Bila Quran guna istilah atap tu pun dia, kita faham. Itu awak nak ambil secara kiasan ke awak nak ambil secara zahir? Sebab bila sebut atap, dia atap. Tapi hakikatnya kita tahu langit ni, dia tak ada atap. Dia bukan ada atap pun.
So itu zahir ke tidak zahir? Nak ambil macam mana? Bila awak tengok ke atas, tukar biru, tukar hitam, kita bukan melihat ke atap. Dia hanyalah permainan cahaya, betul tak? Permainan cahaya sahaja. Ya. Kita belajar kat sekolah, stratosfera, ionosfera tak ada kaitan dengan ni. Taklah, itu bukan atap, itu layers sahaja. Dan layers tu pun dia bukanlah berbentuk fizikal yang padat kan. Macam kita kata dia macam asap. Awak nampak asap kat atas awak, adakah awak nak kata asap tu atap? Kan? Tak boleh lah. Maknanya alam ni tak ada bumbung ni lah. Kalau macam arash tu bukan bumbung lah. Bukan bumbung alam ni. Nak tanya bumbung kepada alam ni, saya tak boleh nak cakap lah. Isu yang kita bincangkan tu, bila kita tengok ke langit, kita nampak apa? Adakah kita nampak sesuatu? Kan, macam kita tengok batu ni, kita nampak batu. Kan, tengok langit, kan, adakah kita melihat sesuatu? Atau kita melihat permainan cahaya sahaja? Betul tak? Okay. So, ya. Saya tengok ini kalau Ustaz kata macam ni, yang apa, golongan flat earth menunggang lah nanti. Kenapa? Golongan Ustaz kata kalau alam ni kalau bumi bulat, Ya. atas yang untuk orang bawah tengok atas juga. Tapi kalau bumi ni flat, tak ada masalah dah. Dan dia akan bercanggah dengan Quran lah. Dia boleh ambil kenyataan saya, tapi kalau dia bukan Islam tu hal dia lah. Tapi kalau dia orang Islam, dia dah melanggar ayat yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah Subhanahu wa taala melakukan takwir. Takwir tu apa? Perkataan kurah tu berkaitan dengan perkataan kawwara. Kurah tu apa? Bola. Dan bila sebut perkataan kawwara kalau buka kamus, kawwara maksud melilit sesuatu di atas sesuatu yang bulat. So Allah melilit malam di atas bumi ini, melilit di atas satu yang bulat, dia bagi kawwara. Awak ikat sarban, dia bagi kawwara. So dalam lafaz Quran tu sendiri sudah ada yang menunjukkan bahawa bumi ini bulat. Dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, di atas bentuk yang bulat ni dia boleh hamparkan. Maksud dia benda bulat, awak besarkan dia akan nampak macam straight untuk makhluk yang begitu kecil. Betul? So itu Allah suruh kita kaji, macam mana aku hamparkan bumi ni. Dalam keadaan dia bulat, tapi Allah tak betul terang dalam Quran tu bulat, bumi ni bulat. Sebab takut orang zaman tu yang garuk kepala. Macam mana boleh kata bumi ni bulat kan? So ini penggunaan bahasa yang hakim, yang bijaksana, supaya orang dulu boleh terima, orang sekarang pun boleh terima. Kalau Nabi SAW kata akhir zaman nanti kamu akan nampak besi terbang, kan? Sahabat akan, wish, apa ni besi terbang? Macam mana besi terbang ni? Muhammad ni betul ke tak betul kan? Tapi antara hadis yang Nabi sebut tentang Dajjal, dia akan naik donki yang telinga dia panjang, kan? Donki yang telinga dia panjang. So kita hari ni hidup, it's not something that I can reject easily, kan? Itu bahasa kiasan kepada mungkin kapal terbang, and it fits the description. Kenapa telinga panjang? Kan? Kenapa bukan ekor dia panjang ke, kaki dia panjang ke, telinga dia panjang? Kan? So nak menggunakan bahasa supaya bahasa itu kekal sampai ke akhir zaman, itu mukjizat. Itu adalah satu sisi mukjizat. Okey? Jadi, ya. Ada dua orang potong tadi. Just I heard a question atau an argument lah, mungkin Ustaz boleh explain. This is from Surah Al-A'raf ayat 54, and just the extract lah. Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam thumma istawa 'ala al-'arsh. Yeah. I think we are familiar dengan ni. So the argument goes as follows, Ustaz. Allah yang mencipta heaven and earth in 6 days. Lepas tu dia istawa 'ala arsh, and then ada the connector thumma, implying there is an order to the meaning. So kalau kita ambil istawa tu sebagai apa tadi, mentadbir, does that imply that there's a point in time yang mana Allah bukan mentadbir? Okay. How does that work? Okay, very good question. Kita tengok saya nak point perkataan thumma dulu. Seolah-olah kat situ macam ada berlaku perubahan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak?
Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kemudian dalam Al-Quran banyak kali Allah guna terma-terma seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam waktu, seolah-olah. Contoh lagi dalam suratul Kahf, apa? Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan ashabul Kahf liya'lam ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah bangkitkan mereka untuk diketahui, dan dhamir itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia ketahui siapakah di antara mereka yang paling tepat pengiraan waktunya. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala perlu menunggu benda itu berlaku? Untuk dia tahu, untuk liajal. So ada Allah buat sesuatu untuk ini. Allah bangkitkan mereka supaya Allah tahu. Ada lina'lama. Adakah Allah terikat dalam waktu sehingga Allah perlu tunggu? Tapi kenapa Allah menggunakan bahasa tersebut? Itu dari perspektif kita. Kita dalam waktu. Allah Subhanahu Wa Taala bukan di dalam waktu. Tetapi Allah menggunakan lafaz-lafaz macam tu. Nak ambil zahir tak? Kalau nak ambil zahir, menunjukkan bahawa Allah perlu sesuatu terjadi untuk dia tahu. Betul tak? Kalau ambil literal, perlu takwil tak ayat-ayat yang macam tu? Saya nak tanya sahabat-sahabat kita yang menolak takwil secara penuh. Awak takwil tak kalam-kalam ini? Adakah Allah perlu menunggu untuk Allah tahu? Tengok zahir kalam dia. Betul? Okey. So balik kepada soalan sahabat kita. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala istawa 'alal arsh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir. Okay. Ayat tersebut yudabbir menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ini menguasai makhluk yang paling hebat sekali. Makhluk paling hebat apa? Al-arsh. Betul tak? Kita kata yang paling yang paling hebat ni dari macam-macam sisi lah. Kan? Rasulullah SAW hebat dalam sisi tertentu. Malaikat hebat dalam sisi tertentu. Arash hebat dalam sisi tertentu. Kita boleh kata dalam satu hadis Nabi sebut dia adalah antara makhluk yang pertama. Al-arsh. So siapa yang menguasai al-arsh, dia menguasai segala-galanya. Sebelum ada langit, ada bumi, ada arsh, sesuatu pun tidak ada bersama Allah. Betul? Kana Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Allah ada dulu, dalam keadaan sesuatu pun tidak ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah nak menguasai atas apa? Dia dah memang berkuasa. Tapi dia nak menguasai atas bumi, belum ada bumi lagi. Belum ada makhluk lagi. Betul tak? So bila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi, untuk menunjukkan penguasaan total dia, dia menguasai arsh. Who controls the arsh controls everything. Bila masuk istana, posisi yang paling mulia sekali kat mana? It's the throne of the king. Kan? Throne tu yang kita guna hari ni, dia telah mendapat kerusi Putrajaya. Betul? Apa maksud dia tu? Siapa dapat Putrajaya, dapat Malaysia. Siapa pegang arash, pegang seluruhnya. So ayat tersebut, tu yang Asy'ariyah kata, ayat itu menunjukkan penguasaan total Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud sebelum tu dia tidak berkuasa, tidak. Sebab sebelum tu tak ada bumi, tak ada langit. Faham tak? Bila dah ada bumi, dah ada langit, lepas tu to show his full power over everything, istawa 'alal arsh. Yughshil baru yughshil lailan nahar, management dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menutup malam dengan pagi dengan malam. Berlaku management daripada arasy itu. Ini daripada ni bukan saya nak sebut lokasi ya. Okey, saya bukan nak kata salah ataupun betul, bukan kita kata mengkufurkan mereka ataupun tidak. Cuma kami tidak setuju dengan pendirian itu. Cukuplah. Kami tidak bersetuju dengan tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak setuju mengatakan Allah berada di lokasi tertentu. Jangan lupa, Allah wujud dalam keadaan tak ada satu pun wujud dengan Allah. Maksud apa? Tak ada tempat dan tak ada zaman. Dan kalau kita belajar fizik, kita tahu bahawa time and space ni, dia dipanggil apa? Space time kan sekarang ni. Dia bukan dua perkara yang terpisah tau. So kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat, maka dia juga di dalam zaman.
Tadi awak nafikan bahawa Allah di dalam zaman. Kalau awak kata Allah di luar zaman, tiba-tiba Allah di dalam tempat, masalah. Kami mentanzihkan Allah daripada zaman dan daripada tempat. Allah tidak terikat dengan waktu, Allah juga tidak terikat dengan tempat. Sebab apa? Dia pencipta waktu dan tempat. Huwa khaliquz zaman wal makan. Dia pencipta zaman, dia juga pencipta tempat. Dulu sebelum ada arash, Allah tidak memerlukan arash sebagai lokasi, sebagai tempat. Takkan selepas dia cipta arash ni tiba-tiba mengambil tempat. So, itu berlaku perubahan kepada dia. Dan kita sepakat, Syairah dengan Salafiyah ataupun Wahabiyah sepakat tak boleh berlaku perubahan daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang macam mana pula? You kata dulu tak ada, lepas tu dia ambil tempat. Okey. Salafiyah, Wahabiyah yang kata kita jangan bincang panjang-panjang. Saya tak kata ada tempat atau tak ada tempat. Saya hanya kata Allah istawa 'alal 'arsy. Sepakat kita. Sebenarnya kita pun nak cakap macam tu. Allah istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy. Stop there. Stop there, sepatutnya itu yang terbaik. Tapi bila orang dah kata kita sembah Tuhan yang tak wujud, takkan kami nak kata tak apa, kita berlapang dada kan. Kalau berlapang dada dalam isu ni, kami telah bersetuju bahawa kami tak menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang berbeza. So hati-hatilah. Permintaan kami adalah hati-hati bila nak keluarkan kenyataan macam ni. Kemudian sahabat kita yang bercakap tu kena bezakan Sufi wujudi punya akidah dengan Asy'ariyah punya akidah. Asy'ariyah menolak wahdah, menolak ittihad, menolak hulul. Tengok tadi sahabat kita ni bercampur aduk semua sekali. First dia kata Tuhan Asy'ariyah ni macam tak ada. Tuhan Asy'ariyah tak ada depan, belakang, atas, bawah, bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Lepas tu dia kata sewaktu dia berpegang dengan akidah ni dia rasa kosong. Lepas tu dia rasa Tuhan ada dalam diri pula. Saya cakap dalam masa 3 minit ni sahabat yang bercakap tu campurkan sekali akidah Sufi wujudi yang dihentam keras oleh Asy'ariyah dan akidah Asy'ariyah. Dia gabungkan semua sekali, digaul sekali. Saya sebenarnya tidak menyalahkan dia 100%. Sebab memang ada Asy'ariyah hari ini yang menggelumangkan diri mereka dengan akidah wujudi sekali. Mereka mendakwa Asy'ariyah tetapi mereka beriktikadkan wahdatul wujud. So orang-orang macam sahabat yang bergasmah ni, saya tak salahkan dia 100% sebab dia kata, mungkin ada contoh yang dikenal. Ya, orang yang mengaku Asy'ari tapi menyokong Ibn Arabi. So orang awam pun pening. Oh, Asy'ari pun percaya juga wahdatul wujud ya. Oh, ini tak. Rujuk kepada Salaful Asy'ariyah yang awail, menolak semuanya, menolak wahdatul wujud. Asy'ariyah menolak wahdatul wujud. Menolak wahdah, menolak ittihad, menolak hulul. Dia ada sebut pasal hulul juga, Allah ada dalam diri. Mana ada Asy'ariyah pegang Allah ada dalam diri? Asy'ariyah kufurkan orang yang kata Allah ada dalam diri. Dan mana ada Asy'ariyah yang kata Allah ada di mana-mana? Tak ada. Saya cabar sahabat-sahabat yang mendakwa macam ni, bawa satu kalam Asy'ari yang mu'tabar, yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang biasa kata ni adalah geng makrifat batiniah. Yang kami duk kritik. Tiba-tiba kami pula didakwa berpegang macam tu. Ini ngaur ini Pak, kan? Ini melalut ini. Sebab tu kena teliti. Nak kritik sesuatu teliti, kaji dulu. Dan saya pun sedih sebab ada tanya sahabat-sahabat dalam panelis tu, patut ditegur waktu tu. Tak benar kata-kata itu. Dan saya juga mengharapkan sahabat-sahabat kita yang mu'tadil daripada aliran Salafiyah ke Hanabilah ke, tegurlah benda ni. Tegur sekali secara terbuka dan secara terang-terang. Adakah anda menerima kenyataan seperti itu kepada sahabat-sahabat Asy'ariyah bahawa Asy'ariyah menyembah Tuhan yang seakan-akan tidak wujud? Tak betul itu ya. Allah tak boleh kita kata Allah berada di mana-mana. Sebab bila awak kata Allah berada di mana-mana, nak kata Allah berada di mana-mana dengan ilmunya boleh. Bi'ilmihi. Tapi dengan zatnya tak boleh. Betul tak? Allah berada di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Ya. Allah berada di arash dari segi pentadbirannya. Yes. Okey. Menunjukkan tadbir, penguasaan total.
nantilah satu hari saya buka mujarrad Maqalatul Asy'ari. Ini ditulis oleh Ibn Furak. Ibn Furak ni adalah murid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masalahnya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, kitab-kitab dia kebanyakan dia hilang. Dia tulis hampir 200 kitab. Yang sampai pada kita tak lebih 10. Okey. Jadi kalau kita nak faham dia punya pendirian secara komprehensif, kita kena rujuk murid dia. Murid dia yang ada buku-buku dia dan merumuskan pendirian dia. Mujarrad Maqalatul Asy'ari. Tapi kitab ni dia bukan kitab awam, dia bukan kitab intermediate, dia kitab advance. Dalam satu line saja perlukan syarah 1 jam. Sebab dia padat dari segi istilah dia. Itu awak nak tahu kitab awam, kitab pertengahan dengan kitab tahap tinggi. Kitab tahap tinggi ni ditulis pendek je. Tapi padat dengan istilah. Awak buka kamus semua awak takkan faham. Awak nak kena faham istilah hatil qaum, istilah-istilah pakar bidang itu sendiri. Dan kitab ini masih lagi tidak dikenali ramai. Dan saya yakin belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahkan tak silap dalam bahasa Inggeris pun belum ada lagi. Padahal kita ini kita induk sebenarnya nak faham mazhab Asy'ari. Sebab kebanyakan kitab Imam Abu Hasan Asy'ari dah hilang. Murid dia ada kitab ni dan dia dah rumuskan pendirian Imam Abu Hasan Asy'ari dalam isu-isu tertentu. Mujarrad Maqalatul Asy'ari. Dia kumpulkan pendirian Imam Asy'ari sahaja dalam isu tertentu tanpa masukkan pendirian orang lain ataupun perdebatan dengan orang lain. Tak, apa position dia tentang isu ini? Melihat Allah contoh, qada dan qadar contoh, isu kasab contoh. Dia kumpulkan kalau